Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Hai semua, saya merupakan seorang pelajar sarjana muda sains nuklear di UKM. Kelompok pelajar kami kecil, namun kami seumpama sebuah keluarga besar di sini. Pada hari ini, saya mahu memperkenalkan kepada semua program Sains Nuklear di Fakulti Sains dan Teknologi yang merupakan satu-satunya program Sains Nuklear di IPTA di Malaysia. Apa itu Sains Nuklear? Sains nuklear merupakan bidang pengkajian tentang dunia atomik. Dalam bidang sains nuklear, nuklear bermaksud apa-apa yang berkait atau bertindak balas dengan nuklear sesebuah atom. Atom merupakan unsur asas setiap benda di sekeliling kita, sama ada di atas bumi hingga ke luar angkasa. Malah, badan kita juga tercipta daripada atom. Dalam nuklear terdapat dua jenis proses. Proses ini juga berlaku dalam atom. Proses tersebut adalah pembelahan iaitu fission nuklear dan pelakuran fusion nuklear. Kedua-dua proses ini juga dipanggil sebagai tindak balas nuklear iaitu nuclear reaction. Pembelahan nuklear adalah proses memecahkan isotop menjadi beberapa isotop yang lebih kecil dan ringan. Apa yang akan anda pelajari apabila memasuki ijazah sarjana muda sains nuklear di UKM? Antaranya iaitu teknologi nuklear dalam perubatan dan industri, fizik kesihatan, asal-usul sinaran tabi dan buatan, keselamatan, perundangan dan peraturan dalam teknologi nuklear dan sinaran, punca dan kaedah penghasilan sinaran tabi dan buatan. Ijazah sarjana muda sains nuklear di UKM menyentuh pengetahuan fizik, kimia, biologi dan matematik. Merupakan sebuah kursus gugusan fizik gunaan, tempoh pengajian selama 4 tahun. Program berstruktur 3 laluan. Struktur 3 laluan tersebut terdiri daripada keusahawanan, industri dan kesarjanaan. Keusahawanan mendedahkan ilmu keusahawanan kepada pelajar dan melengkapkan pelajar dengan teknik inovasi dan pemasaran. Industri pula memberi pengetahuan kepada pelajar tentang kemahiran dan aplikasi sinaran dalam dunia industri. Kesarjanaan memupukkan aspek-aspek teori sains nuklear dengan pemahaman yang lebih mendalam. Aplikasi dan penggunaan nuklear dan sinaran antaranya ialah radiografi, ujian tanpa musnah, 3S iaitu keselamatan, sekuriti dan kawal selia, bidang pertanian dan makanan, perencanaan tenaga dan bidang perubatan. Antara peluang kerjaya iaitu staf akademik, pegawai sains atau fizik, pegawai penyelidik, ahli fizik perubatan, pegawai keselamatan sinaran iaitu RPO, ahli radiografi, penyinaran makanan dan pelbagai lagi. Video pembentangan poster inovasi ini adalah daripada Kelab Sains Nuklear dan bertajuk Penyiasatan Pemisahan Thorium daripada sisa pengekstrakan nadir bumi melalui penyerapan elektro dengan elektrod berasaskan karbon bagi mengurangkan isi padu sisa. Di sini saya akan menjelaskan istilah dan juga konsep yang penting bagi memahami inovasi yang bakal saya terangkan ini. Yang pertamanya, thorium. Thorium merupakan sejenis unsur radioaktif semula jadi yang dicadangkan sebagai alternatif kepada uranium bagi reaktor nuklear kerana ketersediaannya dan juga sifatnya sebagai isotop subur. Walau bagaimanapun, thorium telah dianggap sebagai sisa dalam bahan nadir bumi kerana permintaan pasaran yang kecil di samping sifat radioaktifnya. Seterusnya, penyerapan elektro. Penyerapan elektro merupakan satu teknik yang menggunakan potensi elektrik untuk menjadikan ion logam terserap pada elektrod karbon negatif. Berbanding dengan teknik lain, teknik ini kurang menggunakan bahan kimia dan menghasilkan enap cemar yang sedikit di samping mempercepatkan proses pemisahan dengan adanya potensi elektrik. Sekarang saya akan menjelaskan inovasi pemisahan thorium daripada sisa nadir bumi. Proses ini dimulakan dengan campuran asid sulfurik dengan sampel untuk mendapatkan larutan cecair larut lesap. Selepas itu, elektrod karbon dihasilkan melalui pembentukan salutan serbuk karbon diaktifkan pada kasar kendali tahan karat. Dengan ini, teknik penyerapan elektrod tersebut dijalankan menggunakan elektrod difabrikasi bersama larutan cair larut lesap yang disediakan. Melalui kajian tersebut adalah didapati bahawa pengambilan thorium sebanyak 1 hingga 5.14 mg thorium per gram karbon tercapai dan paling cekap pada potensi positif yang lebih tinggi.
pengurangan isi padu sisa sebanyak 40% juga tercapai dengan 90% thorium disingkirkan daripada sisa. Sisa tersebut dapat dikategorikan semula sebagai sisa bukan radioaktif dengan radioaktiviti kurang daripada 1 becquerel per gram dan dianggap sebagai tidak berbahaya. Thorium tersebut memiliki pelbagai aplikasi sebagai bahan api reaktor nuklear, khususnya dalam pembangunan mikroreaktor. Ini sahaja daripada saya untuk video ini. Apabila anda memasuki program sains nuklear secara rasminya, anda merupakan kelab sains nuklear iaitu KESAN. Di sini saya sediakan penerangan ringkas mengenai kelab sains nuklear di bawah penasihat program iaitu Dr. Syahidah. Setiap tahun kami mengadakan pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh kelab untuk menambah pengetahuan tentang bidang ini di samping mencipta kenangan berharga bersama rakan-rakan sekelas, senior dan junior. Entertainment. Minta supaya semua program-program yang berskala ramai supaya ditangguhkan dahulu. Namun, disebabkan COVID, banyak aktiviti fizikal telah ditangguhkan. Walaupun begitu, kami tidak membiarkan pandemik ini menyekat peluang kami untuk menuntut ilmu dan merasai pengalaman kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Para pensyarah dan pelajar telah mengadaptasi kepada situasi pembelajaran atas talian dan aktiviti juga dijalankan secara maya. Bak kata pepatah lama, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Biarpun terdapat pelbagai rintangan yang harus kita tempuhi sepanjang pembelajaran atas talian, namun kita tetap menyesuaikan diri dalam keadaan baru agar tidak ketinggalan. Bubur selasih ubi keladi, lemak manis, santan kelapa. Terima kasih jasa dan budi, selalu tersemat, tiada lupa dan semoga kita berjumpa lagi.